TV KPM. Nak tanam pokok, nak tanam pokok. Nak tanam pokok, nak tanam pokok. Aduh, ini kalau pakai cangkul macam ni sampai bila pun tak siap kita nak tanam pokok durian kita ni. Tak ada ke kemudahan yang lain? Aduh, hai. Hai, tak ada orang ke kat sini ha? Kalau dapat bantu saya ke apa ke nak tanam pokok yang ni. Assalamualaikum tuan. Apa khabar? Ada masalah? Ada masalah untuk mengorek lubang Ni encik, saya ada masalah ni encik. Okey. Saya nak tanam pokok durian. Tapi kalau saya pakai cangkul yang macam ni, sampai bila pun kerja tak siap dah nak kena cangkul. Lepas tu ini nak cangkul dalam pun macam tak dalam sangat ni encik. Mungkin encik ada solusinya? Okey, jangan risau. Kita ada penyelesaian. Sampai hujung pangkal, insya-Allah. Okey. Allah. Okey, di sini saya ada bawa satu alat ni untuk kita galikan lubang ni. Okay, galikan lubang. Lagi dalam lubang besar tu sajalah dia punya diameter dia. Kalau cangkul lagi dalam lagi luas dia punya permukaan. Jadi dia boleh gali sejauh mana kita naklah. Okey, tapi sekejap saya ada lagi satu soalan ni. Ya. Encik ni siapa? Saya Cikgu Mat Nasir Samsudin. Situ cikgu tengok situ cikgu. Saya Cikgu Mat Nasir Samsudin daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abang Putra Pulau Pinang. Iya. Tapi untuk kali ini saya akan tunjuk cara penyediaan folio berdasarkan reka bentuk artifak yang telah disiapkan di sini. Itu dah senang kata macam ni lah. Kita tengok dulu profil guru hari ini. Siapa sebenarnya Cikgu Nas ini? Jom kita tengok. Itulah Cikgu Nasir sebenarnya. Ingat, apa-apa pun amalkan 3S, iaitu selawat, salam dan senyum. Ya, itu dia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah Cikgu sebab tadi dah bantu saya nak tanam pokok durian Cikgu. Cikgu suka makan durian? Suka, alhamdulillah. Tapi tak banyak lah. Tak banyak. Sikit lah kan. Okey. Cikgu, apa-apa pun kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu, kita nak lakukan dulu sanitasi. Boleh Cikgu? Boleh, insyaAllah. Okey, kita ke sini boleh? Boleh. Okey, silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey, Cikgu pun dah gunakan gel pembasmi kuman dan saya pun akan gunakan gel pembasmi kuman. InsyaAllah, kita doakan supaya Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19 dan ingat, sentiasa patuhi SOP, okey? Sentiasa cuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kita pun dah kenal dah Cikgu Nasir ni siapa orangnya. Dan kita nak tahu juga murid-murid yang akan bersama dengan kita pada petang ini siapa Cikgu? Cikgu kenal Cikgu? Kenal insyaAllah. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum, selamat petang, apa khabar? Waalaikumsalam. Ini dia. Mereka ini semua daripada SMT Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang, Cikgu. Ya, mungkin boleh perkenalkan diri anda masing-masing bermula daripada yang baju kuning tu. Siapa nama dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Hakim Basnan Ladi. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Pulau Pinang. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang tentera udara dalam bidang kejuruteraan. Terbaiklah Cikgu kan. Okey, seterusnya. Siapa si bunga ini? Assalamualaikum. Nama saya Nurbatisha Edrana binti Yuzaidi dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Menjadi guru, amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Siapa nama dia tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Ilhan bin Muhammad Arif Anwar dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Dan cita-cita saya ingin menjadi jurutera dalam bidang perkapalan. Wah, terbaiklah. Okey, seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Danish Afandi bin Muhammad Nizam. Saya adalah menengah Abdul Rahman Putra.
untuk menjadi seorang jurutera yang berjaya. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hadi bin Ismail. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra dan cita-cita saya menjadi jurutera reka bentuk. Terbaik. Okey, terakhir sekali. Siapa nama tu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Nizam. Dan saya sekolah di Sekolah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya menjadi seorang tentera. Tentera udara ke? Laut ke? Oh, tak fikir lagi cikgu. Tentera darat. Okey. Baik, ni saya nak tanya kepada Batrisha lah, apa pandangan awak mengenai mata pelajaran ini? Senang ke atau susah sebenarnya? Sebenarnya tak mudah lah. Okey, kenapa tu? Sebab Sebab dia tak mudah? Kenapa? Dia ada kira-kira ke? Ada banyak nak kena hafal ke? Atau macam mana? Banyak cabaran lah. Banyak cabaran. Okey. Lagi seorang kawan awak tu, apa pandangan awak mengenai mata pelajaran ini? Siapa nama dia tu? Hadif. Hadif. Ya, saya. Okey, pandangan awak mengenai mata pelajaran ini? Bagi pandangan saya, mata pelajaran ini sangat membuka hati saya dan juga dapat menambah banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang saya dapat pelajari. Itu dia. Itu saja ke? Ya, saya. Okey. Cantik gaming chair dia, cikgu. Okey, baik. Dan sekarang ni, cikgu, saya nak tanya pendapat cikgu lah kan. Tadi ada yang kata macam sedikit sukar sebab banyak sangat cabaran dia, cikgu kan. Jadi untuk mata pelajaran ini sebenarnya dia banyak teori ke, dengan latihan ke, kena banyak membaca ke, menghafal ke, macam mana, cikgu? Dia sebenarnya dia kita bagi bertiga lah. Okey. Dia ada membaca, fakta, kemudian dia ada kuantitatif pengiraan, dan satu lagi dia ada amali sedikit. Jadi kita gabung jalin lah. Bila kita gabung jalin, hari ni yang saya nak tunjuk dalam tu, yang kata Salboro tu kan. Itu daripada kita punya fakta, lepas tu jadikan data, lepas tu jadikan pengiraan, lepas tu jadikan artifak. Itu amali. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Okey, terima kasih cikgu kepada anda semua yang mengambil mata pelajaran ini. Jangan risau, jangan gusar. Kejap lagi Cikgu Nasir akan tunjukkan macam mana teknik dia nak menjawab soalan. Betul cikgu kan? Bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Kita berhenti rehat dulu. Selepas sini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Baik, Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nasir kita, yang mana beliau akan mengajar kita bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Jadi kepada murid-murid di luar sana, okey, siap-siap kita nak mulakan kelas kita. Boleh cikgu? Boleh. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kali ini cikgu akan tunjuk tajuk yang seterusnya, iaitu penyediaan pelaporan kerja khusus, pelaporan kerja khusus. Dan sebelum-sebelum ni siri 1 siri 2 kita buat bahan dan buat bahan dan kita cari bahan. Hari ini kita nak buat iaitu pelaporan dia. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey. Ini kulit muka hadapan kulit muka hadapan di mana dia ada logo sekolah, ada nama sekolah dan nama kita calon dia. Kita letak sini. Okey. Yang ini di sekolah telah disediakan Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey. Jadi abstrak. Okey. Buka-buka tu jumpa abstrak. Bila abstrak ni adalah sinopsis untuk apa yang kita nak cerita dalam bahan kita. Macam tadi ni kan, ini Solboro dia ada abstrak dia. Okey, kita tengok abstrak yang paling cantik dia, bukan paling cantik yang kita tahu abstrak. Okey. Kalau kita baca ni abstrak ni, okey. Ia merupakan sejenis kuih yang digemari oleh pelbagai lapisan masyarakat di negara ini, okey.
Kemudian selain itu sesuai dimakan pada waktu pagi, waktu petang secara santai-santai. Bukan tergesa-gesa, santai-santai kan. Kunyah pelan-pelan kan. Okey. Kemudian sejenis kuih berkulit tebal yang dibakar dengan lapisan mentega ditaburi kacang serta jagung di atasnya. Kemudian dilipat dua dan sedap dimakan ketika panas-panas. Jadi orang baca ni dah. Dia baca, bukan kata cikgu baca. Yang dalam mana-mana tengah duduk siaran TV mesti terliurnya. Tak lagi balik kerja nak cari kan. Ni benda kuih ni. Kemudian dia berbuat daripada tepung, soda, serbuk penaik dan dipari dengan gula kasar. Tak boleh gula custard, tak rasa apa. Betul. Tak naik bangkit. Sebab tindak balas kimia tu kurang Kemudian kacang tanah goreng yang dikisar, margarin serta penambah perisa yang sesuai. Yang ni bila perisa yang sesuai ni biasalah. Kemudian dia punya kuih terdapat dalam dua jenis. Tradisional merujuk kepada yang besar tu besar-besar tetapi gebu. Fluffy kemudian keropok yang jenis RM5 itu je. Jadi saya tahu ni kuih apa ni cikgu. Tahu kuih apa? Tahu apam balik cikgu. Apam balik. Kita tengok ni ada kuih apam balik. Ada kuih apam balik apam balik itu istilah dia. Ini bila orang baca ni orang dah tahu dah abstrak. Orang akan selak seterusnya. Teruskan lagi insya-Allah. Ini abstrak untuk Handy Solbara. Di mana kita ceritalah majoriti rakyat Malaysia tidak kira lelaki perempuan minat aktiviti menanam. Semua orang minat menanam. Kalau dalam kelas saya akan ubah sikitlah. Tapi di sini kena cakap sensor sikit. Betul cikgu. Kemudian cangkul, cop, skop dan pelbagai lagi. Kemudian Handy Solbara ni di tengah dalam laporan adalah sebuah inovasi untuk menggali lubang sedalam mungkin tapi tanpa merosakkan tanah tu sendiri. Ini kita cerita pasal abstrak dia. Kita go through Kemudian dia tidak mencemarkan alam sekitar. Kemudian dapat menghasilkan lubang mengikut kedalaman yang dihendaki. Ini kita cerita abstrak. Jadi bila siapa-siapa baca ni dia akan menarik minat untuk buka lagi belakang. Macam kita beli buku lah kan. Kita kena siap-siap belakang kan. Betul. Bila siap-siap bagus, buku tu akan best seller. Itu je insya-Allah. Betul. Kita teruskan lagi. IC kandungan. Dari IC kandungan ni dalam pelaporan kita mesti ada pengurusan projek, metodologi, proses, reka bentuk dan rumusan. 4 aja. Jangan banyak. Itu untuk peringkat sekolah. Kalau peringkat mesti lain. Ini peringkat sekolah. Kemudian ini dia punya format contoh penomboran dah 1.1, 1.2 kalau bab 1, 1.1. Kalau bab 2, 2.1, 2.112 kalau ada sub topik kan. Dan sub topik lagi insya-Allah. Kemudian penjadualan dia. Penjadualan ni mesti disebut jadual mesti ada carta. Kita guna carta GAN. Cikgu nak tunjuk carta GAN Ini carta GAN ni. Apa kita nak buat pada kalau untuk tahun ni kita mula pada bulan Jun. Sebab apa? Kita ada pandemik kan. Jadi kita mula Jun, Julai, Ogos, September sampai Oktober dan November. Jadi masa November ni dia dah kena apa? Hantar untuk bentang. Itu je. Dia bukan hantar saja diam sunyi tak. Kena hantar bentang. Apa saja kita nak macam bentang ni macam kita nak jual benda kita. Salesman. Kadang benda tak bagus tapi sebab salesman tu bagus benda laku. Kadang benda bagus salesman tak bagus benda mati gitu ya. Jadi pembentangan tu salah satu kriteria yang penting ini catagan Jadi kita follow lah ikut bulan by bulan atau minggu dengan minggu Yang ni roughly cara rough. Kadang-kadang cikgu ada yang 5 minggu tak. Ini roughly sebab satu bulan mesti ada 4 minggu insya-Allah teruskan lagi. Ini buku log. Yang ni evidence ni paling penting buku log. Perlu ada buku log pada anak-anak yang di luar sana perlu ada. Sebab apa buku log ni kita kena rekodkan segala perbincangan, aktiviti dan apa sahaja kita buat di luar atau di dalam. Kena rekodkan. Kita jumpa siapa pun kena rekodkan diary kita ni. Sebab yang ni membawa markah 30% markah dia. Kita tulis ni dalam buku log, kita tuliskan tarikh kita, apa aktiviti kita buat. Contohnya kita jumpa dengan penanam tanah, penanam nenas sebenarnya. Penanam nenas. Apa aktiviti kita buat? Sembang ke apa kita tulis. Menemu buah kita tulis ni sampai kita tulis apa aktiviti kita dalam ni yang ni ringkasan perbincangan apa kita sembang tulis dalam ni. Kalau kita temu ramah sekali kita buat temu ramah temu bual kita kan semua tulis dalam ini buku log ni perlu ada. Ni diary kita sebab ini bukti kita bahawa kita ada buat research di luar. Teruskan lagi. Penyataan masalah. Penyataan masalah ni sebenarnya dia mesti ada isu mesti ada isu atau masalah. Jangan buat benda ni tanpa ada masalah. Nanti macam tadi 3S lain kan. Ni 3S juga. Saya syok sendiri lagi. Kita hati-hati. Anak-anak murid saya faham lah. Apa 3S tu? 3S betul. Ini 3S betul. 3S kalau saya sebut 3S ni dia betul lah. Ni syok sendiri ni. Itu dia punya ni intonasi. Kalau saya cakap lembut 3S tu syok sendiri. Kalau 3S tu selawat salam dan senyum. Itu je. Kemudian
yang dapat menyelesaikan masalah tu, mesti ada isu masalah untuk selesai masalah. Kemudian objektif ni berdasarkan masalah tadi mesti capai. Okey, contohnya objektif dia, kita tengok objektif yang untuk ni penyertaan masalah untuk Solboria. Okay, kita cerita masalah dia. Okey, terus lagi. Ini objektif dia. Pertama, untuk Solboria ni, okey, dia menyelesaikan masalah dia untuk membuat lubang. Satu. Tadi kan teruk dia nak buat lubang kan? Okey. Yang kemudian kedua, mengurangkan penggunaan tenaga dan masa. Okey. Yang ketiga pula, mudah digunakan. Okey, untuk sesiapa saja. Peringkat umur apa kan? Tapi agak-agak lah kan. Jangan budak 4 tahun kita bagi pakai kan. Jangan tu kan. Okey, agak-agak dan tidak membahayakan dan mesra alam. Itu aja. Sebab apa? Bila kita gunakan, kita tak gaduh angkat. Lagi berat peranti, lagi berat cangkul, lagi berbahaya kita. Betul. Kecuali ada kemahiran. Okey, nanti kita akan bincang akan datang depan nanti Okey. Maksudnya 3R. Okey, reduce, recycle. Kita guna balik tanah yang dalam kita Solboria tu, kita boleh masuk dalam polybag balik insya-Allah. Okey, nanti cikgu terangkan. Kemudian meningkatkan kecekapan kerja dan mudahkan kehidupan. Macam cangkul. Baru-baru ni cikgu guna cangkul, dah lama tak guna kan. Sampai tangan ni melecet ni. Allahu Akbar. Itu cerita dia kan. Jadi Solboria ni selesai masalah. Okey. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, ini anggaran kos. Setiap benda nak beli, nak buat mesti ada anggaran kos. Mesti ada bill dia. Bill of material. Jadi apa yang kita beli, contoh My Steel, kita rekodkan berapa banyak kita, berapa quantity size ni kita rekodkan. Okey, tulis sini. Jadi dapatlah jumlah besar di sini. Ni harga buat, tak masuk harga upah lagi ni. Jadi kalau kita buat mass production murah lagi. Betul. Kalau 26 ni, kalau mass production kerat dua lah, RM13 ya. Insya-Allah. Okey, teruskan lagi metodologi. Ni, okey, metodologi. Jadi sebut metodologi ni cara kita ngumpul maklumat. Okey, macam setengah orang ngumpul maklumat dengan cara paksaan. Kau cakap ni apa dia? Tu cara mengumpul maklumat. Tu cara kasar kan. Tapi untuk yang metodologi ni kita guna soal sidik. Soal sidik, temu bual, lawatan, pemerhatian, laman sesawang, bahan bercetak. Benda ni mesti ada semua. Tapi kalau tak boleh ada semua, sekurang-kurangnya ada 4 jadilah. Sekurang-kurangnya ada 4 pun alhamdulillah. Okey, kita tengok lagi Okey, teruskan lagi. Okey, yang ni pula. Ini soal sidik. Bila soal sidik, kita ada borang dia. Bukan mai jumpa orang, bukan datang jumpa orang, cakap. Misalnya ada soal sidik, dia baca, dia akan catatlah apa benda yang ini. Okey. Ini contoh soal sidik apa benda kita nak buat, yes, no atau tidak atau skala dia. Ini je. Okey, contoh soal sidik dah diberikan itu. Okey, terus lagi. Bagi pada orang ramai lah. Jangan soal sidik seorang-seorang. Tak jadi soal sidik. Tak jadi soal sidik. Ini soal selit nanti. Betul cikgu. Okey, jadi kita bagi pada orang ramai yang kita panggil apa? Yang dia relate dengan kerja-kerja kita ni. Okey. Okey, terus lagi. Okey, kemudian bila dah dapat soal sidik, dapatlah graf dia. Graf ni wajib ada. Okey, graf ni wajib ada. Okey, terus lagi. Ini temu bual. Bila temu bual, kita jumpa orang yang berkaitan, temu bual. Okey. Kemudian ni ada dialog lah, jangan temu bual datang kosong. Mesti ada dialog, mesti ada skrip nak tanya. Okey. Ni kita dah boleh berlakon lah ni cikgu. Ni boleh berlakon ni. Okey. Okey, jadi kita tanya kadang-kadang yang kita tanya balik, ditanya kita balik soalan. Tu kena standby jawapan Okey, terus lagi. Kemudian daripada temu bual dapatlah apa dia perkara kata, orang kata berat, prestasi, lebar kerja, yang ni kedalam kerja, kemahiran kerja. Jadi ini berkaitanlah dengan cangkul atau buat perbandingan, okey? Daripada temu bual dia. Okey. Terus lagi. Ini temu bual. Daripada temu bual dia buat, kita nampak. Nampak lubang dia kan? A dengan B kan lagi besar kan? Lagi dalam lagi besar dia macam tu. Okey, ini cangkul Itu bual. Lepas tu lawatan. Kita bawa lawatan ke Kelang atau ke mana-mana yang ada kaitan kita. Okey. Kemudian yang ni pemerhatian. Pemerhatian ni sama je dengan temu bual tadi. Sama-sama kita temu bual, kita 2 in 1. Bukan saja kopi 2 in 1, tapi ini 2 in 1. Sama dengan temu bual, kita perhati. Okey. Betul, ambil gambar. Gambar wajib letak sebab gambar ni dia ceritakan 1000 makna. Kalau kita sembang tak boleh, kena ada gambar, visual. Okey okey. Kemudian daripada laman sesawang, mana-mana laman sesawang kita boleh ambil yang ada kaitan. Okey, ini laman sesawang lah. Okay. Seterusnya lagi, yang ni bahan cetak mana kita dapat kan. Jadi kita letak bahan cetak dalam tu, taman kita dapat. Yang ni yang apa tentang kejayaan lah. Okey, kemudian uji minda. Okey. Yang ini yang cikgu buh lampu merah ni. Kenapa lampu merah cikgu? Sebab stop. Kalau lampu hijau jalan. Jalan. Okey. Bila merah kita kena stop. Jadi bila kita dah ngajar kena pap apa dia. Okey. Untuk soalan pertama ni. Okey. Terangkan secara ringkas berkenaan abstrak. Anak-anak mana yang nak jawab ni
Okey, Saya. Hadif. Okey. Siapa tu? Hadif. Silakan Hadif. Abstrak ialah satu pernyataan ringkas lengkap yang meliputi keseluruhan kandungan laporan kerja khusus. Panjangnya tidak melebihi 300 patah perkataan dan satu halaman muka surat sahaja. Bilangan perengai yang digunakan juga hanya satu. Okey. Alhamdulillah, tahniah. Okay, Tepuklah tangan sikit untuk Hadif, kawan-kawan yang lain. Okey. Jadi betul lah kan? Maknanya dia ada lebih pada 300 patah kataan. Lebih boring. Itu je. Orang jadi besar, okey? Satu peringkat je. Jangan lebih pada 2 peringkat Satu peringkat saja. Apa aspek Okey, seterusnya. Okey. Apa kegunaan catagan? Ni anak mana nak jawab ni? Siapa muridnya? Batrisha Adriana. Silakan. Alhamdulillah. Okay, jawab betul dah. Catagan digunakan untuk perjadualan projek yang mengandungi perancangan kerja yang sistematik dan keterangan aktiviti berdasarkan mingguan dan bulanan. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah, tengok betul. Oh, Hadif seorang je tepuk, yang lain tak tepuk pun Okey, jadi maknanya dia berdasarkan mingguan dan bulanan. Mesti ada. Tadi cikgu dah tunjuk kan? Okey. Kita teruskan lagi insya-Allah, okey. Okey, soalan yang seterusnya nombor 3. Terangkan secara ringkas berkenaan laporan buku log. Apa dia? Ni cikgu tadi dah bagi tahu dah cikgu dah. Buku log. Apa dia? Okey. Saya nak jawab. Okey. Buku log adalah satu eviden aktiviti murid semasa proses melaksanakan kerja khusus seperti merekod segala perbincangan, aktiviti dan perkembangan tugasan. Okey, tengok. Okey, terbaik Azri. Okey, makna dia adalah anda dengan merekodkan, ni kena ada, kita rekodkan waktu segala perbincangan, aktiviti dan perkembangan tugasan. Berapa persen daripada 1% membawa seberapa 100%. Tetapi kalau untuk kelas cikgu kan, kelas saya 99 pun okey dah. Kan sebab emas pun 99. Kan kalau emas 100 tak boleh pakai, lembik emas tu kan. Tu saya kena interrupt sikit benda tu kan, kena betul juga elemen merentas kurikulum tu EMK. Okey. Jadi ini idea awalan. Okey, bila ada awalan, bila sebut ada awalan, ada salah satu lakaran yang dihasil sebagai cadangan. Kita cadang aja. Angan-angan. Dalam bentuk kata angan-angan. Angan-angan tak kena bayar. Betul. Okey, ni cadangan. Ada dulu saya dalam kelas cikgu kata, ada satu angan-angan yang hasilkan. Boleh ke? Angan-angan. Tapi angan-angan pun terlalu banyak, tak boleh terbang tak? Betul. Okey, orang cerita pasal nak buat kapal terbang. Duk angan-angan tak jadi. Tapi bila ada satu negarawan yang terkenal di jiran kita, angan-angan dia jadi kapal terbang. Oh, saya tahu siapa dia. Okey, di Indonesia. Saya melawat tempat tu. Tengok tempat tu daripada sebongkah aluminium besar kapek ni sampai keluar jadi separuh Airbus. Kalau Airbus ada 3, 5, 2 kan. Dia separuh aja. Ini Pak Habibie tu ke? Yes, Pak Habibie. Saya biasa bersembang dengan dia. Dia kata jangan sembang dengan orang apa kita nak buat dia buat tu. Cikgu pernah jumpa dia cikgu? Ya, saya jumpa masa lawatan di sana. Okey. Orang dia cakap lembut. Alhamdulillah. Itu salah satu inspirasi lah daripada kejayaan anak saya, sembang anak saya kan. Inspirasi. Okey. Kemudian mesti ada jenis bahan. Okey. Mesti cerita jenis bahan apa. Kalau nak buat alat apa yang disobora mestilah bahan. Sembang bahan mesti logam. Okey. Kemudian mesti jenis sambungan jenis apa? Roda, tali sawat dan gear. Tetapi jangan buh semua. Buh semua nanti jadi benda lain. Okey. Okey, bila buh semua, kalau kita letak semua dia akan jadi satu benda. Yang selalu kita guna di rumah. Tiap-tiap rumah ada. Tengok apa kata kalau semua ni ada tengok sebelah ni slide tu. Ini dia. Agak-agak apa kemal ni? Mesin jahit cikgu. Mesin jahit. Jadi mesin jahit semua ada. Jenis sambungan ada, roda ada, takar tali sawat ada, gear pun ada. Jadi memang saya kalau bentang apa-apa bagi maklumat mesin jahit sebab semua ada. Sini takal. Betul. Ada gear, ada berapa kaci bawah tu kan? Yang apa satu benang jadi dua kan? Jadi dua. Itu sebenarnya kaci tu kalau kita tengok konsep tu, itu dah konsep enjin V. Lagu tu sebab tu piston V lagu tu. Asalnya daripada mesin jahit lah. Okey. Ni sini ada kalau kita perhati kan. Ni dia. Sebab mak saya selalu jahit, saya selalu repair ni. Okay. Patut aku tahu. Sebab benda ni zaman dulu kanak-kanak mana ada benda mainan. Gadget tak ada. Benda tu yang ada pun. Bila mak duk jahit duk tengok dia pusing kata macam mana. Macam mana dia berfungsi. Ya, fungsi. Okey, Okey, kita teruskan lagi. Okey, analisis ada awalan. Okey. Analisis ada awalan. Kemudian dia mesti ada kriteria, jenis bahan, sifat, kos, ergonomik, estetik,
estetik ni macam cerita lah, tengok mesti cantik. Manusia ni dia tarik pada benda cantik je. Tapi sebenarnya benda buruk pun bagus. Sebab benda buruk ni ada impak yang positif balik pada kita. Betul. Okey, kemudian saiz, fungsi, prestasi, kelestarian, keselamatan dan lain-lain. Okey, cikgu nak cerita pasal ergonomik ni. Okey, macam Akmal duduk situ kan? Yang tu memang betul. Ini meja A ni. Ya. Meja A, ergonomik untuk kerja ringan, atas bawah ni. Untuk yang B ni pula, okey, untuk B, untuk bila kita memasak. Di mana bila kita masak, okey, kita masak, ni kata kita punya meja masak kita atau ni, ini dapur kita kuali, mesti bawah siku. Betul, supaya untuk proses nak memotong semua selesa. Kalau letak atas, jenuh goreng ni. Okey, jadi kalau yang belah bawah pula, yang C yang bawah yang C ni, kacau dodol. Sebab tu dia dekat bawah, sebab tu kawah di bawah. Betul. Jadi kita macam inilah, kita kacau kan. Kalau duduk atas tak kacau kita. Dodol ke mana, kita ke mana. Okey. Sebab tu bila kita sebut pasal ergonomik ni, ni kena tekankan kan, pasal ergonomik ni main peranan sebab apa, dia akan berkaitan dengan tulang belakang kita. Bongkok dan sebagainya. Okey. Okey. Jadi kita teruskan lagi ini ergonomik Okay, kemudian daripada analisis tu kita dapat di awalan ni. Okey, cikgu. Boleh kita berhenti rehat dulu ke cikgu? Boleh, insya-Allah. Boleh cikgu Okey, selepas ni kita nak tengok pula lakaran idea awalan yang dipilih akan dibangunkan sebagai artifak. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu Nasir, boleh kita sambung ke kita punya kelas kita ni? Boleh. Kita nak tengok ni lakaran idea awalan tu. Cikgu, silakan. Okey, Lex Rocks Okey. Tak apa. Okey, jadi kalau tengok pada ada idea awalan tu, kalau satu ketika dulu kita perlukan 5. Tapi untuk yang baru ni kita guna 3 saja. Okey, iaitu? Tapi saya prefer 5 lah, sebab apa 5 ni banyak pilihan. Kalau 3 ni kita biasalah. Kalau 5 ni rambang mata. Macam cerita Alibaba, cerita jumpa pelangan. Ini untuk aku, ini untuk kau kan. Itu salah satu tu lah. Rambang mata. Okey. Sebab cerita-cerita tu banyak moral story. Betul. Ada mesej di sebaliknya. Betul, mesej tu saya ambil, kadang saya masuk terap dalam pembelajaran. Pengajaran saya berkaitan dengan reka bentuk. Okey, terutama tengok sekolah yang basikal kan. Tu ada gear tu semua tu. Betul. Motor, skuter kan. Itu semua kaitan dengan reka bentuk. Okey, kita terus lagi. Okey, ada apa nama kita panggil, ada awalan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kadang-kadang kita boleh kahwinkan semua ni. Kita boleh campur semua jadikan satu. Itu yang keluar Handy Solve Warrior ni. Itulah HSB lah. HSB, Handy Solve Warrior. Kalau nak melayukan tak boleh lah. Nak jadi apa pun tak boleh, tapi Handy Solve Warrior lah. Sebab jenama bahasa Inggeris kan. Okey. Okey, teruskan lagi Daripada ni kita dapatlah dia punya ni untuk mata dia. Yang tadi ni kita cerita badan dia. Okey. Okey, badan dia. Yang ni kita cerita mata dia. Jadi mata ni kita banyak buat kajian Ada 60 darjah, ada 30 darjah, 45. Kita test ni semua. Ni kata analisis ni kita test semua mata. Daripada mata-mata tu ada yang mata yang terbaik itu 60 darjah. Itu saja Okey, jadi daripada itu kita ceritalah apa jenis bahan kita pakai. Ni masuk sikit, jangan masuk semua. Masuk sedikit saja. Apa dia pemasangan, estetik, ergonomik, keselamatan, anggaran keseluruhan. Kita masuk sikit yang ada kaitan. Jangan rangkum semua. Masuk yang sedikit saja. Okay? Jadi kita tulislah mana lakaran 1 apa kelebihan dia, apa kurang dia. Lakaran 2 apa lebih kurang. Kita contohlah. Ni sebab tu cikgu tulis contoh kan. Okey, teruskan lagi. Okey, kemudian ni proses nak hasilkan dia. Okey, jadi bila proses nak hasilkan dia, bila kita tadi scan tangan lepas tu mesti ada kita hasil gunakan lukisan isometri, oblik, lukisan perspektif ataupun lukisan pandangan bantuan. Kadang-kadang benda ni tengok ni tak dapat, dia kena tengok lagu tu. Okey. Dalam istilah kata anak-anak saya beritahu tak dapat tengok skodeng. Tu je. Intai ni. Tu nama pandangan bantuan tu, saya kata ini intai sikit tepi tu. Itu maksud di sebalik lukisan pandangan bantuan. Ya, kita nak intai dia sebab dia ikut isometri oblik tak nampak. Kena sengit sikit. Baru kita sebab tu ada side mirror. Kalau kita bawa kereta asyik jenguk tak boleh mesti ada side mirror kan. Itu pandangan bantuan kita lah, bantuan kita. Okey. Nampak tu. Okey. Sebab dia terlibat dengan reka bentuk. Okey, kemudian dia boleh dihasilkan menggunakan pelisian AutoCAD, CAD, Computer Aided Design, lukisan terbantu komputer. Bukan lukisan berbantu, dia ter. Bila sebut ter tak sengaja. Tak tahu jadi je.
Tapi yang penting ada ilmu guna. Betul. Guna insani. Insani ni hand CAD lah, tulis biasalah. Kita lukis apa kan. Kalau kita nak lukis lagu tu, lukislah. Contoh lagu tu buat kotak kan. Itu ya. Ini insani. Kalau perspektif kita lukis itu, lepas tu bawah kuncup itu. Ini perspektif. Itu je. Tu ada banyak lukisan. Sebab tu lukisan ni dia menggambar segala-galanya. Betul. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Ini blueprint. Okey. Cetak biru. Ini gambar dia. Ini sobora ni. Nanti pandangan ortografik. Yang ni pandangan ortografik tentang tangkai dia tadi atas ni. Ini tentang dia punya pemegang dia ni. T dia. T join dia. Semua ada. Kena lengkap. Kalau bagi kat foundry tukang, dia boleh baca. Dia boleh buat. Sebab dia ada apa nama ukuran terperinci. Semua dalam bentuk mm. Mudah. Paling kecil. Okay, gunakan mm. Jangan guna cm. Kadang-kadang guna cm tapi kadang cm ni terlalu besar. Jadi guna mm. Mudah saja. Kalau kita nak skalakan, kata skala 1 nisbah 100 pun pakai mm. InsyaAllah. Tak ada hal. Okey, kita teruskan lagi. Yang ni asimetri. Ini lukisan siap pasang dalam bentuk 3D, dalam 3D dalam bentuk 2D. Sebab dia tak boleh gerak. Ni dalam bentuk 2D 3D. Ini pemasangan. Cara dia nak pasang. Kita namakanlah. Jadi tukang akan tengok yang tadi. Yang ini sebagai gambaran dia. Benda dah siap jadi macam mana. Benda kita burai macam mana. Ini dia. Okey, teruskan lagi. Okey, kemudian membangunkan artifak. Kemudian berdasarkan lukisan, kita buat pada lukisan, jadikan, pasang, lepas tu uji, lakukan tambah baik, kemasan terakhir. Berdasarkan, cek batal balik tadi, berdasarkan yang tadi. Okey, berdasarkan ni. Barulah kita boleh onkan ni. Tanpa ni, apa tak boleh. Seimbang tak jadi. Kena ada benda hitam putih. Blueprint semua ni lah. Seimbang gajah tumbang tu je. Okay. Itu saya abang anak-anak kan. Itu dia beduk gelak tu kan. Okey, kemudian ni cikgu nak beritahu. Okey, murid dilarang. Ni keras. Bukan pergi beli di IKEA, pergi beli online, datang buat keluar. Okey, itu tak ada. Yang itu memang nak kata tak. Ada ke orang buat cikgu? Ada. Lepas tu akan berlaku sama nyaman lah. Sebab apa dia ambil orang punya, dia kata tiba-tiba syarikat tu kata aku punya. Tu elakkan. Okey. Kita tak mau jadi court case. Sebab tu dia kata dilarang menggunakan artifak yang telah ditempah daripada kedai atau sebagainya. Maksud ketempah ni maknanya dah siap ataupun dia pergi ambil orang punya ambil. Itu tak ada. Mana boleh cikgu. Itu melanggar hak cipta lah. Ya. Okey, kemudian teruskan lagi. Ni yang kita dah siap. Yang ni dalam bentuk AutoCAD. Okey. AutoCAD. Yang ni dalam bentuk kita dah siap tadi lah. Kita buat pasang ni. Okey, ni. Okey, kemudian yang ni memasang komponen. Kita pasang sampai lengkap. Sampai dia jadi macam ni lah. Okey, tu dia. Sampai dia lengkap. Okey. Tapi nak buat ni pun, orang kata habis mangkuk peluh ni kan. Cikgu, yang HSB tu kita boleh beli kat luar ke cikgu? Tak boleh. Yang ni the custom made. Okay, custom made. Okey. Dia plan ni tak ada dah. Semua plan dalam ni je. Jadi kalau nak beli daripada cikgu boleh lah? Boleh. Tapi kalau tak beli kot, saya bagi nak saya buatkan lah. Cantik cikgu. Sebab kita kena infak ni. Betul. Betul cikgu. Okey, teruskan lagi Okey, yang ni pula uji minda. Okey, insya-Allah. Red light. Red light. Okey, red light. Okey, soalan pertama insya-Allah. Tengok anak-anak. Okey, nyatakan kaedah digunakan untuk mengumpulkan maklumat. Siapa dia anak-anak yang nak jawab yang kita minta Faris boleh, Faris? Cikgu. Okey, alhamdulillah. Terbaik Faris, silakan. Okey, kaedah yang digunakan untuk mengumpul maklumat ialah soal selidik, lawatan, temu bual, pemerhatian, laman susawan dan bahan bercetak. Alhamdulillah, tahniah bagus. Terbaik Faris. Okey, soal sidik. Bagi tepukan. Temu lawak pula, temu bual. Temu lawak tu. Temu lawak lain cikgu. Okey, lawatan, pemerhatian, laman susawang, bahan bercetak. Okey. Ya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Nyatakan jenis teknologi yang digunakan dalam menjanakan idea hawalan. Tadi cikgu dah tunjuk dia kan? Ya, siapa yang belum jawab lagi? Okey, saya jawab. Okey, Ilhan, silakan. Okey, jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam menjana idea awalan ni seperti jenis sambungan, roda, takar dan tali sawat dan juga gear. Okey. Mana dia jenis sambungan, roda, takal dan tali sawat dan gear. Sebab apa bila sebut jawab pernyataan ni mesti dia datang satu package. Takal dan tali sawat. Bila ada takal mesti ada tali sawat. Tapi kalau tak ada tali sawat tak boleh apa? Mesti ada datang dua. Okey. Terbaiklah Ilhan. Okey, soalan seterusnya. Okey. Okey, seterusnya siapa yang belum jawab lagi? Dennis belum kan? Saya. Okey. Ya, saya. Okey, nyatakan. Okey,
yang digunakan ialah jenis bahan, sifat bahan, kos, ergonomi, estetik, saiz, fungsi, prestasi, kelestarian dan keselamatan. Okey, kita tengok dia. Maknanya dia ada jenis bahan, sifat bahan, kos, ergonomi, estetik, saiz, fungsi, dan prestasi, keselesaian dan keselamatan. Ya, betul. Okay. Betul, cikgu. Betul. Alhamdulillah. Baik, Tahniah. ini. Okay. Cikgu, dia ni cakap tadi macam dekat kita kat airport, cikgu. Gate 5. Sila ke? Betul. Okay. Baik, Danish. Okey. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, yang ni bila kita dah selesai semua dah siap, kita ujilah. Siapa tu, cikgu? Yang ni anak murid saya lah tahun sebelum-sebelum ni, sini-sini tu apa. Okey. Okey, cikgu cari apa, cikgu? Yang ni anak-anak ni. Yang ni dia ni Solbora ni. Okey, kita test dia. Okey. Okey, kemudian kita ni semua ada gambar ni perlu ada masuk. Kita masuk gambar Dalam betul je. Saya tengok tangan dia pun. Ya, dalam tu. Kalau kita tengok lubang tu pun kan cantik lubang tu. Licin je dalam tu. Kan? Jadi tanah dalam tu, cerita dia. Okey, cikgu ambil masa sikit. Okey. Okey, kita mungkin boleh tunjuk sikit. Okey. Okey, mungkin boleh tunjuk sikit. Yang itu. Okey, tanah dalam tu kita dah korek tanah tu. Okey, cikgu tunjuk pelan-pelan sikit, cikgu. Okay. Kita nak zoom ni. Okey. Bila kita korek tanah tu, kita pusing dia. Okey. Okey, bila pusing dia mesti ikut tawaf. Dia macam tu, cikgu Ya, pusing sebab mata dia kat sini, tanah akan masuk sini. Okey. Lepas tu tanah ni akan naik sebab apa? Dia vortex. Akan naik tujuh ni kita uji. Dah penuh tu, lepas tu kita ambil tanah tu, masukkan balik ke dalam polybag turun. Jadi penuh nombor boleh. Lepas tu kita kalau sangkut, ini dia punya alat dia. Okey, kita tulis lah. Cikgu boleh tunjuk mata dia tak, cikgu? Mata dia macam inilah. Okey, common. Okey, mata dia ni adalah itu macam mata kipas vacuum cleaner. Oh, betul lah. Sebab dia pusing tu, semua akan tumbuh ke tengah. Sebab tu bila dia korek pun dia nampak bersih, cikgu. Dia pusing tu, dia buat bersih. Dia pusing. Bersih lah. Yang kikis yang ni. Yang ni yang makan tanah ni, yang makan tanah. Jadi sudut dia ni makan tanah. Okey. Dia pusing. Jadi tanah akan masuk sini, dia akan berputar lah. Sampai naik ke atas lah kan? Naik ke atas sampai penuh sini. Sampai penuh kita tuang lah. Dalam polybag tanah tu dah siap gembur dah. Itu nama kelestarian. Okey. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, cikgu, saya rasa macam nak satu juga, cikgu. Insya-Allah. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, ni gambar-gambar pengujian. Okey, tengok. Dia tak rosak rumput pun. Boleh tambah balik itu je. Besar tu je. Rumput yang ni potong tadi angkat berbalik. Tak ada masalah. Senang. Senang. Okey, nampak ni bila kita tambah balik dia tak rosak pun tepi-tepi. Okey, dia mengurangkan kerosakan. Ni. Oh, ini dia. Okey. Lagi jelas kalau boleh nampak kan. Ini lubang tegak. Okey, kita lubang tegak. Okey. Yang ini pula ini lubang mendata. Oh, pun boleh juga, cikgu? Boleh. Kita boleh buat. Kalau kita nak lepas sampai atau sebagainya boleh. Tak ada hal. Ni memang kita buat ni, memang kita uji dah ni. Ini dia banding seperti sini, dia datang sini satu lagi. Okey. Okey. Okey, terus lagi. Yang ni pula. Bila ada lopak-lopak air kan, di bukit kan, kita boleh tebuk ni sampai bawah. Jadi air keluar sinilah. Air. Tebuk kan, ada lopak tu kan. Yalah, kalau kita nak cangkul macam mana pula kan? Cangkul rosak tanah. Tebuk tu je dah. Kan, nak rosak tak rosak ada takat tu je. Okey. Kita terus lagi. Yang ni bila kita buat ni apa nama testimonial. Okey. Di mana menanam pokok waktu hari kebangsaan. Ya. Ini diingatkan kepada murid-murid, ini bukan yang sekarang punya gambar ni. Gambar lama. Gambar lama. Takut nanti kenapa tak pakai emas? Ini gambar lama tau. Tahun 2007 betul, cikgu? 2007 ya. 2007. Kita ada sambutan hari kebangsaan di sekolah. Jadi salah satu program kita adalah menanam pokok. Jadi pokok-pokok yang tanam tu semua dah ada hidup. Yang salah satu yang tanam pokok durian belakang tu dah boleh makan dah. Oh, ya, cikgu, betul lah. Ya, betul. Okey, guna hasil suara Okey, kemudian teruskan lagi. Okey, yang ni pun sama juga. Okey, nanti testimonial. Nampak cikgu yang ni pun pakai ni pun boleh buat, tak ada masalah. Tak perlu pakai yang khas. Kita hanya pusing saja, cikgu. Pusing saja. Pusing kita tekan dia akan naik lah. Lepas tak keluar lah. Okey. Okey. Jadi ini pun kita test di USM kan. Untuk test pun boleh kat tu, tak ada masalah. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian yang ni adalah menambah baik. Ni yang cikgu kata ni. Yang mana? Yang ni bila kita tekan dia, tanah ni akan berpusing dalam ni. Dia berputar. Okey. Dia akan naik lagi tu. Tanah ni nampak. Dia masuk sini, dia pusing. Tanah ni akan masuk. Dia akan naik sendiri. Okey. Ni bersama juga. Okey. Sampai ujung dia berkumpul, dia akan tertolak naik. Macam vortex lah. Yes, vortex. Vortex naik lagi tu lah. Okey.
Okey, yang inilah memudahkan kerja kita Bukan 2 in 1, 4 in 1 ni. Oh, betul cikgu. Menjimatkan masa pun juga. Okey. Yang ni kemasan akhir lah. Mana ada sudut mata memotong. Ini yang cerita-cerita dah ni mana 60 darjah berfungsi untuk memotong. Okey, ini kemasan terakhir. Seterusnya lepas tu rumusan. Okey, bila sebut rumusan, jadi kita ceritalah rumusan. Mana ada mesti ada keseluruhan projek kita rumus. Jangan tulis kesimpulan. Tersimpul nanti. Okay. Rumusan ni sebenarnya ujung tu ada formula baru nanti. Mula-mula kami buat untuk buat tanam pokok. Tiba-tiba datang satu hamba Allah ni. Okey. Okey. Dia kata dia ada masalah nak pacak tiang kata. Okey. Jadi kami test tiang tu di rumah dia. Baik. Sampai sekarang duk berdiri tiang tu. Jadi kena minta dapat dia tu ada rumusan tu. Penambahbaikan tu rupanya boleh masuk tiang, bukan tanam pokok je. Pun boleh juga menggunakan ni HSB ni. HSB ni. Sebab dia memang tegak tu, kalau kata lubang tu tiang tu kecil, kita tambah dengan tanah lain kan. Sebab dia memang ada saiz dia, bukan 12 diameter 5 inci diameter yang ni adalah 5 inci lebih kurang. 5 inci. 5 inci Tapi kalau ada rakan-rakan, bukan rakan-rakan, anak-anak murid saya yang dah keluar datang nak buat kaji selidik, dia pergi cari saiz ni tak jumpa. Sebab yang ni kita foundry. Kita lipat, kita gulung dia. Okey. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey. Kemudian dia ni adalah mesra alam. Okey. Bila sebut mesra alam tadi, mana kelestarian tu ada. Mana tanah tak buang, tak rosak tanah. Apa jua pun dia tak akan merosak tanah dan dia memudahkan lagi kerja-kerja perkebunan Kemudian jimat masa, okey. Bila jimat masa ini orang nak ni. Orang tanya, berapa lama? Kan? Itu soalan dia kan. Kalau saya tanya berapa lama? Setandak nasi. Itu cara pun kan. Bukan setandak nasi lah, sekejap je kan. Okey, lagi kemudian mana hasil yang memuaskan? Kita tengok tadi hasil dia kan. Lubang yang dihasilkan tu kan cantik kan lubang tu. Cantik lubang tu. Dia tak koyak, tak untuh lah. Tak poros Okey. Kemudian selamat dan mudah digunakan. Maka tidak ada satu pun benda tajam boleh kena pada kita. Kalau kita buat macam ni kan tak ada apa boleh kena kita. Kalau cangkul ni, bayangkan cangkul ni, saya bukan menyinakkan juga, tapi cangkul kena ada kemahiran. Cangkul angkat tu kadang-kadang kena kaki, kena ada kemahiran. Okey, itu dia. Okey, teruskan lagi. Kemudian kedalaman kita beritahu boleh mengikut kedalaman yang dikehendaki. Dan kedalaman maksimum boleh mencecah hingga 2 meter. Ui, dalam cikgu. 2 meter lebih kurang inilah. Saya panjang depot saya 6 kaki. Okey, jadi mana 2 meter lah. Mana 3 kalau satu kaki ini pengiraan dia satu kaki 1 meter. 1 meter 3.3 kaki. Itu je. Pengiraan dia Ini formula Okey. Kemudian segi sematan tidak punya bahagian yang boleh mencedera sebab bukan tajam. Kemudian mesra alam dah sebut tadi, kukus ringan. Memang ringan lah ni. Okey, ringan. Okey. Sebab dia buat pada 0.8 tik je, 0.8 mm. Dia punya ketebalan dia. Ketebalan logam tu sendiri. Kemudian satu lagi, bila dah ketebalan logam, kita kena buat rawatan haba. Rawatan haba di mata dia. Kena panaskan mata tu kan dalam suhu tahap suhu arsenite. Itu belajar rawatan haba. Arsenite merah menyala tu celup dengan air. Dengan air. Macam buat parang kan. Tapi celup terus, celup sikit-sikit. Barulah mata tu tajam. Tajam. Kalau kita celup semua dia rapuh. Macam-macam kita makan kuih kacang kan, tekan dalam tu kan. Hilang gula tu terabur. Tu kata dia walaupun dia kuat baling kepala bekas tapi dia rapuh. Dia rapuh Okey. Baik cikgu. Okey, kemudian dah. Okey, kemudian punya ping sematan. Ini tadi cikgu tunjuk tadi ping sematan ni. Okey, terus lagi Okey, cadangan tambah baik. Okey, mudah dikenalikan. Berbanding cangkul dan chop tu kena handle sebora menggunakan tenaga sedikit. Ini tambah baik kita cerita orang. Lepas tu ini saya tadi bila dapat rumusan tu untuk mengesan baik pecah tiang pagar, underground drain dan pelbagai lagi. Ni dia kata cadangan tambah baik. Kita boleh tambah baik. Kalau tepiak pecah tak payah nak cangkul kan, kita tak payah, kita pusing kawasan tu lah. Itu je. Okey, kemudian apa lagi? Okey, dia mudah dicuci. Okey, mudah cuci. Kemudian pemegang ni tepuk lubang, okey, dan untuk tujuan pembersihan. Ini kita bagi tahu.
untuk mementingkan meninggalkan kesan. Ini tadi cikgu dah faham tadi kan. Dalam tempoh 48 jam tadi tu, yang gambar tadi tu kan, kita gambar semula kan. Tak ada kesan. Tu je. Kalau cangkul nampak dia gembur-gembur kan. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah lagi. Okey, ini rujukan dia sebut rujukan. Okey, maka rujukan berlaku daripada sumber-sumber sahih, mana-mana petikan atau ayat. Okey, kena ada Contoh daripada internet, kita kena letaklah siapa nama dia. Okey. Albanese. Betul, apa dia, how can we reach. Okey. Ini tajuk dia Kemudian nama pengarang. Okey. Bila sebut nama pengarang, kena sebutlah tahun penerbitan, kemudian judul artikel, kemudian tarikh dan bahan diakses dari mana URL kena ada. Kena letak tu. Barulah kata tak pelak tu je. Okey. Cikgu, saya nak tanya kepada Ilhan. Ilhan okey ke, faham ke, macam berkerut sangat tu Ilhan, kenapa tu? Faham. Faham lah? Faham. Okey, cuba explain balik. Okey. Tak apa, kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke? Boleh, insya-Allah. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Ini Cikgu Nasir nak tunjuk apa ni mengenai kita punya mata pelajaran lagi ni Cikgu. Apa Cikgu nak kongsikan? Okey, jadi Cikgu nak kongsikan sini iaitu rujukan satu bibliografi kita, bibliografi lah di mana kita dapat maklumat tu. Kadang-kadang bila kita buat maklumat tu, pastikan ada rujukan. Kalau kata kadang-kadang ada setengah-setengah ni yang jadi anak-anak bertuah ni, dia buat syok sendiri lah. 3S. 3S. Mana datang ni? Fikir tu seolah macam terima wahyu malam tadi. Contoh ada. Tu cerita kan. Okey, dia betul lah kata kan. Tapi kalau ada benda ni, makna dia daripada buat rujukan. Betul, memang. Jadi contoh kalau ambil pada majalah, majalah kena letaklah siapa nama orang yang artikel tu. Kemudian bila tarikh artikel tu keluar, kena letak Lepas tu nama pengarang. Nama pengarang, lepas tu tak mana Masjid Al-Jira, nama topik ni lah, nama tema dia atau muka surat juga kan. Yes, kemudian muka surat berapa, kena abaklah. Kena nama pengarang, tarikh penerbitan ada, judul artikel, judul majalah, muka surat, kena letak tu. Ini wajib. Kalau universiti lagi rigid. Tak ada benda tu, terus lecturer tutup terus lah. Sebab saya 2 kali buat tesis. Maknanya tesis dalam bentuk reka bentuk saya. Tesis saya reka bentuk. Jadi benda ni bukan duduk dengan kepala. Jadi pengalaman lah. Faham. Ini saya nak kongsi dengan anak-anak kan. Terutama anak saya yang 4 orang pun tengah duk buat benda tu, saya kata buat macam ni. Setengah universiti dia lain tapi konsep sama. Konsep sama. Sebab mesti ada rujukan. Baik, seterusnya Cikgu. Ini dia. Ini dia. Okey, kemudian akhbar mingguan. Anda kalau akhbar, kena terberitahu tarikh penerbitan, buku pun sama. Yang ni penting. Kalau siapa dia tuan dia, kemudian nama pengarang, tahun, judul buku, nama penerbit. Kena ada. Tak mana ambil, kan? Takkan mangkit-mangkit bagi tahu ada kata ada wahyu. Ada wahyu ada pula. Jangan nak itu kan. Jadi mesti ada benda ni menunjukkan. Walaupun buku tu tak berkenaan tapi ada kata-kata boleh ambil insya-Allah. Baik. Jadi dan yang akhir sekali insya-Allah ini lampiran. Lampiran ni bolehlah apa yang berkaitan dengan yang kita dah dapat. Gambar ke, ada gambar lebihan, gambar-gambar lebihan ke, artikel dari mana-mana pun masuklah nanti. Bukan kata saya kata bagi tebal ya. Tapi dengan tebal orang akan seronok tengok belakang. Lagi banyak gambar lagi best. Betul. Tapi gambar yang berkaitan lah. Jangan gambar yang tidak berkaitan. Tak berkaitan. Saya buat gambar ni apa? Gambar apa? Lain macam pula. Lain macam ni apa? Kalau panjat pokok lain lah kan. Ni gambar yang tak ada kaitan. Kalau gambar tak ada kaitan dengan kejujuran, tak boleh lah kan. Okey. Jadi ini yang terakhir lah. Okey, sekian. Terima kasih. Yang ni apa Cikgu nak explain yang ni? Yang ni mana? Yang ni Cikgu nak explain iaitu bila kita buat satu bahan ni, pastikan dia ada benda sedia ada.
Okey. Sedia ada. Benda sedia ada ni masalah dia. Okey, masalah sedia ada. Jadi alternatif penyelesaian dia yang ini. Ni penyelesaian dia. Jadi kita dah buat apa semua tapi pastikanlah kita ni untuk rumusan tu lah. Jadi bila kita dah buat ini masalah tapi bukan masalah cangkul ni. Masalah cara kita nak pasal apa lubang tak di dalam semua tadi kan. Okey, yang ni penyelesaian masalah dia yang ni. Daripada situ kita dapat buat lubang satu. Okey. Kemudian daripada lubang tu saya rumuskan balik apa yang kelebihan ni. Kita kena letak ni. Ya. Okey, tu kadang-kadang dalam lampiran tadi letak kelebihan dia. Ada gambar sebagainya kan. Okey, ni sedia ada ni. Okey, kemudian dia ada kawan-kawan dia, mana aksesori dia. Kita kena cerita aksesori ni apa dia. Tempat pemegang dia. Pemegang dia, kan. Kemudian pin di bawah ni kan. Ini dia pin keselamatan lah. Pin keselamatan. Nanti pin ni sebenarnya takut terlucut. Kalau kita buat ni, dia bawa ni kan. Dia akan masuk sini, dia akan keluar sini. Pin keselamatan. Betul. Ni kena ada. Okey. Okey. Tapi kalau ikut-ikut, kalau cikgu nak tunjuk kan. Okey, cikgu tunjuk. Macam ni cara pasang dia. Okey. Ni cikgu tunjuk sikit cara pasang dia. Okey, cara pasang dia. Cikgu masuk kan. Okey. Okey, cikgu tak masuk pin lah. Sebab apa? Nak tarik keluar ni. Mungkin cikgu boleh ke depankan sikit. Kita tunjuk dekat murid-murid yang dekat rumah tu. Okey. 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 Lepas tu kita masukkan lagi. Masuk tinggi sematan. Cikgu. Cikgu nak letak bawah ke? Boleh juga. Boleh. Baik cikgu. Okey. Ini artifak dia. Cikgu tunjuk artifak dia. Okey. Masuk tangkai dia. Okey. Okey, jadi keselamatan tu tadi kita dah letak. Keselamatan. Okey, nampak dia tinggi ni. Okay, sama tinggi kan cikgu? Jadi lubang yang kita dah buat tinggi ni lah. Okey. Jadi lubang ni, ni kata, yang tu kata dalam lampiran kita cerita lah. Okay. Lubang ni straight sampai bawah ni lah. Waktu dapat satu idea lain. Boleh jadi telaga mini. Telaga mini sebab air akan naik atas. Terbaik cikgu. Betul kita boleh pump apa kan? Ya. Itu je. Okey, satu lagi. Yang ni dark side lah. Apa yang dark sangat tu cikgu? Takut pula saya. Bukan dark side negatif. Kalau tak ada toilet boleh guna lubang toilet. Okey. Faham lah. Okey, Cikgu Nasir, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nasir di atas perkongsian tersebut. Banyak sebenarnya kita belajarkan dan sangat untung siapa yang mengambil mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Lagi-lagi kalau dapat Cikgu Nasir ni, memang hebatlah. Jadi kepada anda semua, all the best, okey? Dan juga nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita daripada SMT Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Lambai sikit. Baik, jadi kita akan jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. All the best guys. Ingat, stay safe. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Lambai. Didik TV KPM